Begitu juga ketika Nabi ada musuh dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni musuh ketat betul dengan Nabi. Tetapi Nabi tak jadikan seluruh keturunan Abdullah bin Ubay sebagai musuh dia. Oh, itu beza Nabi. Macam kita, akhlak kita lain lah. Kalau kita kelahi dengan seseorang, seluruh keturunan dia pun kita kelahi. Kita marah ke seseorang kerana masalah duit misalnya. Dia pinjam duit kita tak pulang-pulang. Yang minjamkan kita tu bapaknya. Tapi anak dia, isteri dia, semua kita sabitkan juga. Itu masalah kita. Dan benda ini Nabi tak ada perangai macam ni. Akhlak Nabi begitu luar biasa. Sebab itu sejarah mencatatkan, walaupun Nabi ramai musuh di kalangan orang munafik, tapi seluruh musuh-musuhnya itu anak-anak mereka adalah sahabat Nabi. Heran Nabi ni dia pelik sikit. Terkenal dalam sirah Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi yang setia, anak kepada Abdullah bin Ubay. Dan dia mati syahid dalam peperangan Yamamah menentang Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu juga Nabi bersahabat baik dengan Hanzalah bin Abi Rabi' radhiyallahu anhu, anak kepada seorang pemimpin munafik terkenal di Madinah bernama Abi Rabi'. Abi Rabi' ini dia timbalan Presiden munafik Abdullah bin Ubay. Timbalannya Abi Rabi'. Anak Abi Rabi' nama Hanzalah, sahabat Nabi. Dia juga mati syahid dalam menyahut seruan jihad dalam keadaan belum sempat mandi wajib. Tuan-tuan pernah dengar cerita ini ya. Dia kahwin, bernikah, maghrib, tidur dengan isteri. Tengah malam ada semboyan panggil nak pergi berperang. Dia lupa dia belum mandi hadas besar. Dia terjun pergi perang. Dalam peperangan itu takdirnya dia mati syahid. Mati. Jadi Nabi bercerita, aku melihat malaikat turun berbondong-bondong memandikan jenazah Hanzalah bin Abi Rabi'. Itu Hanzalah tu anak munafik. Inilah bezanya Nabi, tak ada dendam langsung. Kalau Nabi-Nabi yang lain, wah, itu memang didoakan betul kehancuran. Kehancuran doakan. Pada Abdullah bin Ubay ni, samsing bukan samsing kecil-kecilan. Samsing betul. Abdullah bin Ubay ni punya jahat. Dalam Quran direkodkan kejahatan dia. Dalam Quran ada 17 ayat cerita tentang kejahatan Abdullah bin Ubay. Allah rakamkan dalam surah Nisa ayat 72, surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 53, dalam surah At-Taubah ayat 74, 80 dan 84, dalam surah An-Nur ayat 11 dan 33. Dan ada satu surah khusus, surah Munafikun, daripada ayat 1 sampai 8, semua cerita pasal dia. Tapi Nabi ni jenis orang tak berdendam. Sampai peringkat Abdullah bin Ubay fitnah isteri Nabi, ada skandal sampai begitu. Tuan-tuan bayang kalau orang tuduh isteri kita buat perangai, dia pejabat di sekolah ada skandal dengan pengetua, dengan guru besar, dengan cikgu disiplin. Apa perasaan tuan-tuan? Sampai begitu. Tapi dia punya, Nabi punya sabar ni lain macam. Dia pernah fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan skandal tu bukan sekadar khabar angin, memang skandal betul. Siapa yang start membawang cerita itu? Abdullah bin Ubay. Tapi tengok, Nabi ketika Abdullah bin Ubay meninggal, siapa yang uruskan? Nabi uruskan. Luar biasa akhlak Nabi. Luar biasa. Kalau bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, kita ambil contoh Nabi Yunus AS. Kita tak adalah nak mengumpat Nabi Yunus, tidak. Tapi cerita-cerita yang ada dalam Quran menjadi satu pelajaran kepada kita. Nabi Yunus ketika dia berdakwah kepada kaum di Mosul, Iraq, di Iraq, dia berdakwah di sana 30 tahun. Dia berdakwah. Dia dakwah 30 tahun, pengikutnya ada 2 orang saja, Rubil dan juga Tanuh. Setelah 30 tahun menghadap muka yang sama, akhirnya Nabi Yunus fed up. Maka apa Nabi Yunus buat? Dia pun ambil tindakan, minta cuti lah, sabatika agaknya. Dia kata nak pergi tenang-tenangkan fikiran. Jadi dia naik kapal dengan niat merajuk lah. Sebab 30 tahun muka yang sama saja datang belajar, dia tinggalkan kaum dia. Dalam perjalanan kapalnya dipukul ribut, macam-macam cerita lah. Tuan-tuan boleh rujuk cerita Nabi Yunus ni dalam Quran banyak. Dalam surah Yunus ayat 98 ada,
Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 ada. Surah As-Saffat ayat 139 148 pun ada. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Dan cerita tu kita semua maklum. Dalam Quran surah Qalam ayat 48 Allah Ta'ala rekodkan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Muhammad, bersabarlah kamu terhadap segala ujian daripada Tuhanmu. Jangan kau menjadi seperti orang yang pernah duduk dalam perut ikan itu ketika dia berdoa, sedangkan dia dalam keadaan marah-marah kepada kaumnya. Nabi Yunus marah-marah kepada kaumnya. Nabi kita tak pernah marah-marah. Sebab itu pelajaran kepada para penceramah dan asatizah, kalau buat kerja agama jangan nak mengajuk-mengajuk. Jangan nak mengajuk-mengajuk. Berapa orang pun yang datang dengar ceramah, teruskan je lah. Jangan nak kata, oh saya ni ceramah tempat lain 1000 orang datang, penuh jalan. Macam mana JK sini buat ada 3 sok? Tu sombong namanya. Sombong. Tak mau lah datang sini. Ingat, Nabi Yunus dulu mengajuk, jatuh dalam laut, telan di ikan hut. Penceramah kuat sangat mengajuk, jatuh sungai, telan di ikan patin, so padan muka. Kuat sangat mengajuk, tak payah jadi penceramah lah. Penceramah mesti mau teruskan ceramah walau berapa orang pun. Kalau jemaah ada satu sah, tak apa. Ni kamera terpacak ni ramai kita tengok di luar sana. Kalau kamera tak ada line pun tak apalah, malaikat ada. Jangan main, makhluk halus ni ada menengok ceramah. Saya dulu pernah, ni cerita habis sini, tapi ada kamera tak ada lah habis sini. Saya tak sangka jin menengok ceramah. Saya tak pandai ngubat orang, saya tak pandai. Memang tak minat pun nak ngubat orang ni. Tapi ada kawan yang buat ngubat. Saya pergi ziarah, kebetulan dia tengah ngubat orang perempuan yang kena kesurupan ni lah. Kena entah mana paling hitam apa ke masuk badan tu. Dia duduk menyandar kat dinding. Hihi. Memang seram lah kita tengok je. Dia pun dia nampak saya lalu, dia pandang. Pandang cara orang ada saka ni lah. Pandang. Kita dah ke depan nak baca apa, tak tahu nama itu sama Rodin ke apa, tak tahu apa lah. Ustaz yang cakap tu bukan perempuan tu, hak dalam tu lah. Ustaz. Ustaz ni pandai pantun ni. Saya suka Ustaz pantun. Jin pun tengok TV juga lah agaknya. Saya ingat jin pun tengok YouTube juga. Dia tahu kita ceramah pantun. Ustaz teka siapa saya, tak tahu. Dia cerita lah macam-macam. Seram juga, jangan main-main. Baik tu kalau tak ada orang menengok, lantak lah. Kawan-kawan jin menengok, saka menengok. Tak payah nak mengajuk-mengajuk lah. Berapa orang pun yang datang tu bukan kerja kita lah. Penganjur kan tak usaha dah. Tapi orang susah, bukan mesti senang. Ceramah banyak, serentak satu malam pada 2-3 tempat. Orang pun tak tahu nak berbagi ke mana dah kadang-kadang. Tapi yang penting sabar. Esok telan di ikan, esok jatuh sungai. Begitu juga, bukan kita ngumpat Nabi Nuh, tak. Pelajaran untuk kita.